سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Faridah, muka surat 25, baris yang kelima daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dalil iradah. Dalil iradah. Dalil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat iradah. Kalau tak ada iradah, kalau tak ada iradah, ini dalil akli, dalil bangsa akal. Kalau tak ada iradah, tak ada sifat iradah di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya adalah Allah lemah. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat iradah, nescaya adalah Allah lemah. Apa nak jadi lemah pula nya? Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, nescaya adalah Allah lemah. Nampak artinya? Sekarang ni dalil iradah. Kalau tak ada iradah, dengan bahawa tak ada sifat iradah di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba nescaya adalah Allah lemah. Jadi timbul kok lemah pula kalau tak ada sifat iradah. Jadi timbul kok lemah ni jalan mana pula nya? Lemah ni kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, nescaya adalah Allah lemah. Tu nampaklah. Sekarang ni dalil iradah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan sifat iradah, timbulnya nescaya adalah Allah lemah. Jalan mana pula timbul lemah tu? Kerana akal kita, ni pada akal, ni pada ta'akul ni dipanggil. Ada kudrah mesti terdahulu ada iradah. Gikot tu. Kerana akal kita ni pada akal, ada kudrah mesti terdahulu ada iradah. Ada iradah barulah ada kudrah. Kalau iradah tak ada, kudrah pun tak ada. Kok tu dia nya. Ni pada akal je ni. Adapun Allah bersifat dengan sifat kudrah, Allah dengan yang bersifat dengan sifat iradah, tak ada kata terdahulu gini. Ini pada akal je ni, pada ta'akul ni, pada akal. Sebab sifat Allah sama ada sifat kudrah, sama ada sifat iradah, dan sekalian sifat Allah qading belaka. Tak ada terdahulu, tak ada terkemudian. Dia terdahulu terkemudian ni, jadi qadingnya hak terdahulu, hak terkemudiannya jadi timbul barulah pulaknya. Sifat Allah kudrah sama, iradah sama, qading. Tak ada lah kata ada kudrah mesti terdahulu ada iradah. Kalau iradah tak ada, kudrah tak ada lah. Sebab
nak ada kudrah mesti ada iradah. Ni pada akal ni. Ni faham molek sini ni. Lepas tu dia kata kerana akal kita, dia panggil fit ta'akkul. Pada fikiran akal kitanya, nak ada kudrah kena ada iradah. Iradah tak ada, kudrah pun tak ada. Ke mana? Tak ada. Orang yang tak ada iradah tu, tak ada kehendak apa-apa. Tak ada. Kudrah ada ke tak? Tak ada juga. Ke mana? Orang yang ada kudrah ni ada macam-macam lah kehendak dia. Itu ining, itu ining, itu ining. Orang yang tak ada kehendak tu, tak ada lah kudrah, tak ada tenaga tu. Tak ada dua-dua lah. Kan ada orang kudrah, tenaga, kuat sangat, gagah sangat, tak ada kehendak. Ada? Ada. Kehendak macam-macam lah. Kehendak macam-macam. Tapi kalaulah iradah tak ada, kudrah pun tak ada lah. Itu pada akal je. Jadi sifat Tuhan ni koding belaka. Taklah kata ada kudrah mesti terdahulu ada iradah. Iradah dulu baru timbul ada kudrah. Ada. Macam contoh ginilah. Nak ada sifat kudrah ke, sifat iradah ke, sifat ilmu ke, kena ada hayat. Kalau tak ada sifat hayat, tak ada lah kudrah, iradah, ilmu. Nak ada kudrah, iradah, ilmu, seolah-olah syaratnya kena ada hayat. Seolah-olah. Bukan syarat sungguh. Kalau syarat sungguh kok, nak timbul kudrah, iradah, ilmu, syarat kena ada terlebih dahulu. Kena ada hayat terlebih dahulu. Kan kita kan, contoh nak semayang, syaratnya kena ada wuduk. Jadi syarat wuduk ni dengan semayang mana dulu? Ke boleh semayang wuduk tak ambil lagi, dalam semayang lah ambil wuduk. Dia syarat kena duduk dulu, wuduk kena ada siap-siap dulu, barulah pergi kepada semayang. Jadi hayah menjadi syarat bagi kudrah, iradah, ilmu. Bukan syarat sungguh ni seolah-olah. Sebab kalau syarat sungguh, hayah tu terdahulu. Jadi kudrah, iradah, ilmu jadi tak koding dah lah. Sebab dia terkemudian. Walhal sifat Allah koding belaka. Tapi kalau fikir kau akal dia kok tu lah. Nak ada sifat kudrah, iradah, ilmu, kena ada hayah. Tak ada hayah, tak ada kudrah, iradah, ilmu. Tu pada ta'akul je ni, pada fikir akal. Bukan wakil dia gitu, bukan sebenar-benar dia gitu. Sebab sifat Allah koding belaka. Jadi kalau tak ada iradah, nescaya Allah lemah. Sebab apa? Sebab nak ada kudrah mesti terdahulu ada iradah pada akal kita. Dan kalau Allah lemah, tentu tak ada alam ini. Dan demikian itu, demikian tak ada alam tu tidak sebenar. Kerana kerana alam kita lihat adanya. Bukan kerana alam kita, bukan kerana alam makhluk ni apa semua ni kita lihat adanya. Maka tetap Allah ada kudrah. Maka manakala ada kudrah, tentu ada iradah. Dan manakala ada iradah, mustahilah lawannya, iaitu ada sesuatu dengan tak kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil akal. Adapun dalil ayat Al-Quran, fa'alul lima yurid. Itu dalil Al-Quran. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan barang yang ia kehendak. Itu dalil iradah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an. Sesungguhnya pekerjaan Allah
apabila telah menghendaki oleh Allah akan sesuatu. Tengok. Itu dalil iradah. Itu dalil nakli, dalil ayat Al-Quran. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadi akan barang yang ia kehendak dan barang yang ia pilih. Itu dalil ayat Al-Quran bagi sifat iradah. Di sini dengan dalil akal. Jadi kita ni nak habis dah pembicaraan yang paling panjang daripada sifat 20 dalam kitab Pati Paridah, iaitu pembicaraan sifat iradah. Banyak muka surat tu pembicaraan berkaitan dengan sifat iradah. Sifat yang ke-9 ilmu, satu muka surat je di hadapan. Sifat yang ke-10 hayah, tak sampai pun satu muka surat. Sifat yang ke-11 sama, tak sampai satu muka surat. Sifat-sifat lain pendek-pendek je. Pembicaraan sifat iradah berapa muka surat? Pembicaraan sifat iradah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 muka surat membicarakan sifat iradah. 6 muka surat. Sifat ilmu tak sampai pun satu muka surat. Sifat hayah sampai satu muka surat sifat ilmu. Sifat hayah tak sampai pun satu muka surat. Sifat iradah 6 muka surat. Panjangnya pembicaraan berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang jahat, datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Kemudian daripada pembicaraan perkara jahat pun kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah pembicaraan yang terakhir yang kita baca minggu lepasnya, iradah Allah dengan suruh dan redha Allah tidak berlaziman. Hak dah kita ni sebut lain. Di lain ni tak ada serupa langsung macam sebut dah mula lepas. Sini bukan kalau sebut lain memang tak ada serupa sikit habuk. Tapi iradah dengan suruh dan redha ni ada hak berlaziman. Perkara baik Allah kehendak serta Allah redha dan suruh. Perkara jahat baru lain. Allah kehendak tapi Allah tidak redha dan Allah tidak suruh. Tu baru hak lain. Kalau sebut lain ni tak ada serupa langsung tau. Lepas tu dalam kitab disebut tidak berlaziman. Iradah Allah, redha suruh Allah tidak berlaziman. Adapun redha dengan suruh berlaziman. Apa yang Tuhan redha, Tuhan suruh. Apa yang Tuhan suruh, Tuhan redha. Tu berlaziman. Hak tidak berlazimannya antara iradah Allah dengan redha dan suruh Allah. Poin besarnya antara iradah Allah dengan redha Allah tidak berlaziman. Tu poin besar. Jadi hak suruh tu sama dengan redha. Allah redha, Allah suruh, Allah suruh, Allah redha. Jadi poin kitanya antara iradah Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Itu poin besar. Kenapa mari timbul pula iradah dan redha tidak berlaziman? Sebab iradah ni baik jahat iradah Allah belaka. Mu'tazilah dia senang. Mu'tazilah iradah dengan redha dia sama. Sebab Mu'tazilah berpegang Allah hanya kehendak perkara baik. Perkara jahat Allah tidak kehendak. Jadi apabila Allah hanya kehendak perkara baik, maka kehendak Allah dengan redha Allah samalah. Sebab perkara baik Allah redha belaka. Dan perkara jahat pula, perkara jahat Allah tidak kehendak. Itu Mu'tazilah. Allah tidak kehendak serta Allah tidak redha. Hak ni lah hak makan cepat
Hak Mu'tazilah ni lah hak makan cepat. Orang mudahnya tergelincir jadi Mu'tazilah. Sebab apa? Sebab perkara jahat Allah tidak redha, Allah tidak suruh, takkanlah Allah pergi kehendak pula benda yang dia sendiri pun tak redha, benda dia sendiri pun tak suruh, bukan Allah Ta'ala perintah pula kitanya supaya dicegah pula dah perkara yang jahat, takkan Allah kehendak perkara yang Allah suruh kita dicegah. Oh, ni memang makan lalu dah. Ni hak banyak berlaku ni. Ada ni. Dia pun buat banding dengan kita. Kita ni barang yang kita kehendak adalah barang yang kita reda, barang yang kita setuju. Barang yang kita tak setuju kita takkan kehendak. Ke mana? Ni hak roliknya lah. Ada juga kita tak setuju tapi kenapa kehendak. Dah nak orang lagi dah dia nak gitu, biar ke dia je lah. Okey lah. Hati redha setuju ke tak? Tak. Lepas tu beri wali ya, beri wali lah biar selesai. Lepas dia menikah dia duduk kat dia dah sampai balik sini lah. Padahal wali tu kehendak dia, tapi kehendak pun hati tak redha, tak setuju. Ada jugalah jarang-jarang tau. Tapi rolik kita ni barang yang kita kehendak, barang yang kita redha. Barang yang kita tak redha, tak setuju, pasti kita tak kehendak. Dibubuh ke dia gitu, dibubuh ke Tuhan pun gitu juga. Ni orang panggil apa ni? Orang panggil orang tak kenal diri, tak kenal Tuhan. Dibuat diri di Tuhan ni macam diri dia dibuat. Ada ni. Tak kenal diri tu. Hak diri kita tak ada apa satu. Jadi dia buat contoh diri kepada contoh Tuhan. Macam sebelum ni saya pernah sebut, sebab ada orang dia tanya panjang soal tanya berkaitan dengan Allah menolong, Allah bantu. Kita berjaya ni dengan pertolongan Allah, kita berjaya ni dengan bantuan daripada Allah. Kita cakap gitu dah, dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah. Dia buat sama macam sama kita. Sama kita ni pertolongan dengan bantuan ni sama-sama buat. Ada ni. Kita buat dengan pertolongan dia, kita berjaya. Dengan bantuan dia, kita berjaya. Tapi kita buat. Cuma dia tolong attack. Dia bantu sama kita ni. Makna situ apa? Kerjasama. Ada ni. Tolong bantu ni kerjasama. Mari kau tolong. Saya seorang tak boleh nak siap ni, mari kau tolong. Dia pun mari tolong. Lepas tu kita yang ditolong ni pakai balik. Sekarang kita nampak rayanya banyak ni. Tak sempat ni, mari kau tolong, bantu kau sikit. Lepas tu orang pun mari tolong bantu. Dah kita balik kita buatlah juga. Tapi dia tolong kita, dia bantu kita, jadi siap. Boleh selesailah kerjaan kita dengan pertolongan dia, dengan bantuan dia. Tapi kerjasamalah di situnya. Tiba-tiba pertolongan Allah, bantuan Allah ni, Allah kerjasama dengan kita. Tu syirik tu. Dah Allah tolong kan, kita ada jugalah. Dah Allah tolong, mana hak dia belaka. Hak dia belaka tak panggil Allah tolong lah. Dia kat tu pula. Payah katanya. Syirik ni payah kena-kena. Lekat molek syirik ni ada benda lah payah. Panggil tolong tu pada Zahir. Zahir kat mana? Kerjaan kita tu biasa-biasa tak berjaya. Di masa yang lain pekerjaan kita buat sama, tiba-tiba berjaya. Tu pertolongan Allah. Zahir dia gitu. Sebab kita buat satu kerja biasa tak berjaya, satu hari tu berjaya. Kenapa berjaya? Allah tolong, Allah bantu. Pada Zahir gitulah. Hakikinya sama ada pada masa tidak berjaya, sama ada pada masa berjaya, semuanya Tuhan buat belaka.
Kita kata Tuhan tolong, Tuhan bantu ni. Biasanya kalau biasa-biasa tak lepas ni. Biasa-biasa ni tak selesai ni, tak berjaya ni. Tapi hari tu buat rekah je, tiba-tiba berjaya sungguh-sungguh. Hak ni pertolongan Allah ni, bantuan Allah. Zahiri gitulah, sebab perbuatan hak kitanya nampak sepetula je, tapi sebelum ni tak berjaya. Pada ni. Tapi hakikinya perbuatan Allah belaka. Bukan Allah tolong, Allah bantu ni kerjasama antara Allah dengan makhluk, tu syirik tu. Itu dia panggil bekerjasama ni bersyarikat. Tak ada bersyarikat. Bersyarikat tu panggil syirik. Tu tak ada tauhid seumpama tu. Macam dahulu saya biasa peringat berkaitan dengan izin. Kita cakap dengan izin dengan makna dengan kehendak Allah. Ada orang faham dengan izin ni Allah tak kehendak, Allah tak buat, tapi Allah membiarkan kita buat, Allah tak sekat. Kok tu mana izin? Diwak sama macam sesama kita. Perlu sebut kata izin ni kita tak buat, tapi kita izinkan dia buat. Tu cakapan kita. Adapun dengan izin Allah ni, dengan qada dan qadar Allah. Ada orang faham dengan izin Allah ni bukan Allah buat, tapi Allah tak sekat apa yang kita buat. Kita yang beri bekas, tapi Allah tak sekat. Itu mana Allah izin, Allah benarkan, Allah biarkan, Allah tak ganggu mana apa yang kita buat itu dengan izin, tapi bukan Allah buat. Jadi kok mana jadi berat sangat tu. Tak lekat di tauhid keesaan pada perbuatan. Hak duk lekatnya di syirik. Semayang, puasa, pergi Mekah, baca Quran, berzikir, buat kebaikan-kebaikan, tapi akidahnya syirik. Inilah kita panggil apa ni? Panggil kita dok susun molek. Dok susun molek agama ni. Kita dok susun daripada tunaikan tanggungjawab pada anak-anak, kita dok susun. Dan kita terang-terang ilmu pertama yang wajib kita perdengarkan, ilmu pertama yang wajib kita ajar adalah ilmu mengenal Allah, ilmu tauhid. Hak wajib kita perdengar, hak wajib kita ajar. Ajar ni apabila anak tu mumayyiz, boleh menerima ilmu. Memperdengar ni mula-mula lagi dah, tengok dah. Memperdengarkan. Lahir je dimulai dengan azan. Lahir je dimulai dengan azan. Reti gapo budak kita geduk azan sebelah telinga kanan, kita duduk iqamah sebelah telinga kiri tu. Budak tu reti ke? Azan kita akhir dengan la ilaha illallah. Itu tauhid tu. Telinga kiri pula dengan iqamah pula. Dalam iqamah sebut bab solat. Qad qamatis salah. Sebutlah solat. Perdengar ni perdengar kepada budak baru lahir. Itu baru lahir. Bila anak kita ni besar sikit, dak tambih lagi. Dak tambih lagi lah, tak boleh nak terima ilmu lagi. Kita wajib dah perdengarkan berkaitan mengenal Allah dan berkaitan mentauhidkan Allah. Cakap-cakap dah sela-sela. Tak erti apa lagi dianya. Bilakah kita wajib aja selepas budak ni berakal. Berakal ni memang budak ni berakal daripada lahir. Faham tak ni? Bagaimana berakal boleh tamyiz, boleh menilai, boleh faham, boleh reti. Wajib dah aja mengenal Allah, wajib dah aja mentauhidkan Allah. Bukan mau 7 tahun. Bukan mau 7 tahun. Suruh ajar sembahyang mau 7 tahun. Suruh serta ajar hukum hakam sembahyang umur 7 tahun. Adapun ajar mengenal Allah, ajar mentauhidkan Allah ni apabila budak tu boleh terima ilmu. 4 tahun ke 5 tahun ke 6 tahun ke, wajib dah kita mula ajar. Tapi sebelum anak ni boleh terima ilmu, kita wajib dah memperdengarkan. Memperdengarkan. Contoh macam azan iqamah tu lah. Kalau kira tak ada boleh apa budak tu.
Tapi kenapa disunatkan kita perdengarkan azan dan iqamah? Dalam azan tu ada tauhid. Ada ni. Tapi kita dok hak permulaan ni kita tak cara, hanya cara setakat pergi ngaji Quran orang biar daripada budak-budak ni khatam dah ngaji Quran. Oh, anak kita ni awal-awal lagi dah jam 2 jam 3 Quran habis dah baca, bertuah dah ni mak ayah ni. Baca Quran aja. Mengenal Allah, mentauhidkan Allah aja ke tak? Tu baca Quran. Mengenal Allah, mentauhidkan Allah aja ke tak? Tak, kita tak kenal agama. Kita mak ayah tak kenal agama. Kau ni jadi generasi ni tak ada akidah, tidak mentauhidkan Allah ni. Mari daripada kita ibu bapa tak kenal agama, dia ingat agama ni ngaji Quran je. Ngaji Quran lah daripada budak, bukan kata salah ngaji Quran ada budak, tapi hak ilmu pertama yang wajib kita ajar adalah ilmu mengenal Allah, ilmu mentauhidkan Allah. Membaca Al-Quran tu sunat. Belajar baca Quran tu fardu kifayah, bukan fardu ain. Hak fardu ain ni Fatihah. Ada orang ceramah dia kata orang yang buta huruf, tak pandai baca Al-Quran berdosa. Hukum mana dia ambil tu? Orang yang buta huruf tak pandai baca Al-Quran berdosa. Fardu ain ke pandai baca Al-Quran ni? Fardu kifayah belajar baca Al-Quran tu. Hak fardu ainnya Fatihah, tu fardu ain. Ada ni. Cuma kalau kita nak baca Al-Quran selebih-lebih zikir, kita nak baca, baca tu sunat, selebih-lebih zikir, maka fardu ain kepada kita kena belajar hukum hakam Al-Quran. Kita nak membaca Al-Quran selebih-lebih zikir, sunat selebih-lebih zikir, maka fardu ain kepada kita belajar hukum hakam Al-Quran. Tapi orang yang buta huruf ni dia tak baca Al-Quran, berdosa ke tak? Tak. Sebab hukum belajar Al-Quran tu fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi rugilah dianya sebab dia tidak boleh membaca Al-Quran selebih berzikir. Tapi berdosa? Tidak, rugi tu rugilah. Sekarang ni keping baguslah, keping. Supaya kita ni walaupun kita tua dah, kita buta Al-Quran, usahakan biar boleh baca Al-Quran. Bagus. Buta huruf ni berdosa? Tak. Tapi rugi. Tapi kalau Fatihah tak betul, tu syiar tu rukun semayang tu. Tapi dalam keadaan nak tekan supaya boleh baca Al-Quran ni, akidah macam mana? Tauhid macam mana? Tak peduli pun. Ni awak tak faham agama ni. Tapi tak faham agama mari daripada kita kadang-kadang mak ayah. Jadi bab mengenal Allah, bab mentauhidkan Allah ni tidak dititik beratkan. Walaha mengenal Allah ni ajar bila anak kita boleh terima ilmu. Tak kait pun dengan 7 tahun sebagaimana suruh dan ajar semayang. Dia kait dengan 7 tahun. Sebelum tu dah ajar dah apa. Tapi mengenal Allah tauhid tidak. Dia nampak pandai agak kita tu slow-slow. Itu hak pertama. Ni timbul, rajin semayang, rajin puasa, rajin pergi Mekah, rajin ngaji Quran, berzikir apa semua, tapi akidah syirik, ada benda lah. Tak benda. Zahir cakap sama dengan izin Allah, pertolongan daripada Allah, bantuan daripada Allah. Tapi pegangan macam mana? Percakapan sama, yang baik daripada Allah, yang jahat daripada diri kita sendiri. Cakap yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri kita sendiri. Akidah macam mana? Akidah masing-masing lah. Kalau itu percakapan, itu pegangan, itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah itu hanya percakapan adab.
Dengan bahawa jangan kita sandarkan kejahatan kepada qada dan qadar Allah. Percakapan, pegangan kita balik pada rukun iman yang ke-6 lah. Tapi makna percakapan sama je lah. Yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Pegangan masing-masing. Cakap luar sama. Tapi kalau kita tak tanam pegangan tu daripada awal-awal, terkadang hak dicakap, hak tu hak dia pegang. Habis cerita. Perkara jahat Allah tidak qadakkan. Itu akidah yang sesat, yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Tapi akidah yang terpesong, akidah yang mensyirikkan Allah. Sebab perbuatan jahat bukan perbuatan Allah. Jadi mensyirikkan Allah pada perbuatan Allah ni hak baik saja. Perbuatan jahat ni tak ada kena-mengena dengan Allah. Hak tu lebih kurang dengan agama apa tu? Ada Tuhan Nur, ada Tuhan Zulmah. Agama apa? Ada Tuhan Nur, ada Tuhan Zulmah. Tuhan Nur buat hak baik, Tuhan Zulmah buat hak jahat. Sama tu. Kita hak baik Allah yang buat, hak jahat kita yang buat. Jadi Tuhan pula dah kita ni. Dah silap majusi rasa? Tak majusi dah. Tuhan hak nur tu, hak baik hak kerjaan dia. Perkara jahat ni Tuhan lain pula. Tuhan Zulmah pula hak buat hak jahat. Jadi dua Tuhan. Tuhan buat baik Tuhan lain, Tuhan buat jahat Tuhan lain. Tiba-tiba kita Allah buat hak baik je, hak jahat bukan hak Allah. Kan? Dia ada Tuhan Zulmah, jadi dua je Tuhan. Kita ni bukan dua Tuhan, jadi banyak ah. Sebab hak jahat beliang-beliang hak buat. Beliang-beliang tu Tuhan belaka tu, hak jahat. Hak majusi saat ni dua. Satu Tuhan Nur, satu Tuhan Zulmah. Hak jahat tu setuhan je buat, Tuhan Zulmah. Tiba-tiba kalau berpegang hak jahat bukan hak Allah Ta'ala, hak manusia sendiri, maknanya manusia ramai mana hak buat jahat? Beliang-beliang Tuhan belaka tu. Lagi kok mana tu? Allah tak ada jalan langsung tu, sesak sangat-sangat tu. Tak ada jalan langsung, tak ada. Saya biasa sebut hak banyak salahnya ketentuan jahat, lepas tu hak ikhtiar usaha. Ketentuan jahat ni ada di rukun yang ke-6. Ikhtiar usaha tak ada di hukum yang ke-6. Ada ni. Ketentuan jahat memang ditajuk rukun yang ke-6. Baik jahat, qada dan qadar Allah. Tapi ikhtiar usaha ada tak ditajuk rukun yang ke-6? Tak ada. Jadi macam mana boleh terpesong hak perkara jahat ni bukan qada qadar Allah? Macam mana boleh terpesong? Sebab yelah saya tak pernah tanya, tapi orang ni dia kadang-kadang apabila dia kejut sangat, kadang-kadang dia tersebut jugalah. Selama ni hak jahat saya pegang bukan datang daripada Allah. Dah kamu ngapa ada hukuman kena baik jahat? Ngapa dia kata? Lepas tu hak jahat tu apa? Tak tahu. Kalau dia kata hak jahat bukan datang dari Allah, rukun iman ke mana? Ada tak rukun iman baik jahat daripada Allah? Ada. Kalau dia kata tak ada, orang mula sabar. Tak ada Kalau saya duduk ngapa ada budak, baik je hak Allah. Tapi peliknya dah hak ngapa rukun iman bukan baik jahat. Oh ya tu baik jahat. Dah tu. Jadi peliklah. Kan tak ni? Kalau bab ikhtiar usaha tundur jadi Jabariyah, tundur jadi Qadariyah, sebab kalau kita usaha tak ada ditajuk keman-kenang. Perkara jahat ni memang dah keman-kenang dah. Dan hak saya jumpa hak akidah sesak ni
Bila tanya orang kemai kenal, sama je. Baik jahat daripada Allah. Cuma kadang-kadang kadang-kadang ni apa pernah saya jumpa lah, baik buruk daripada Allah. Baik buruk daripada Allah. Lepas tu buruk buruk ni bukan benda jahat ustaz. Buruk ni sakit, miskin. Tu buruk. Hak buruk ni sakit, miskin ni memang sakit hak Tuhan buat. Miskin memang Tuhan buat. Ni je. Adapun jahat, kufur dan maksiat, berjudi menaruk tu maksiat, tu takkan Tuhan pula. Tu bukan benda, tu benda jahat dia kata. Dia faham sini, buruk, baik buruk. Jadi buruk ni contohnya sakit, contohnya miskin. Ya contoh. Nampak juga jalan dia tu. Ada hak jawab gitu. Ada hak ada nak jawab. Lalu tu ke mana kan awak ngapal kan? Ni akhir zaman. Sebab itulah tok guru baba-baba mai dia foto ni suruh tekan perkara jahat qada Allah ni, dia pun nak heran mana? Apa? Tu rukun iman tu. Dak peliknya. Tekan sekali perkara jahat qada Allah. Bergelepar. Hak tu kan dengar. Bila kejut tu kan dengar hak jahat mari daripada Allah juga. Akhirnya hak tukang ngajar pun kejut juga. Hak tukang ngajar pun kejut. Dah. Macam mana? Tempat pula bukan tempat hak kosong, tempat hak ceramah agama tiap-tiap maghrib. Tempat hak ceramah agama tiap-tiap maghrib. Tu tak tahulah macam mana. Tiba-tiba rukun iman tak luluh. Sebab itulah kita orang ngajar ni kita orang ngajar ni masyar belaka. Orang masjid yang tukang atur kuliah tu pun masyar belaka tu. Kalau tukang ngajar sendiri kita nak ngajar ni tak letak molek susunan ilmu. Hak tukang atur program di masjid pula, pengusi ke, ada tang kuasa ke, atur kuliah tak cukup ilmu akidah pun tak ada. Itu masing-masing lah masyarakat. Berat ni orang ngajar dengan orang atur kuliah ni. Ni. Orang ngajar dengan orang atur kuliah. Sebab orang nak ngajar kena ada tempat. Hak tempat tu lah. Masjid, ada tokoh masjid atau tokoh hatu. Kalau tak cukup ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, tauhid pula tak ada, masyaallah belaka tu. Iyalah, kita orang ngajar ni boleh ceramah, glamour kita orang ngajar ni. Orang hak masjid pula, masjid tu hebat sungguhlah, kuliah tiap-tiap malam. Nama-nama orang hebat-hebat import daripada nu luar, tak main hak tempatan. Import. Ada. Kan tempatan dengan import kan? Cari hak import hak tempatan tak apa nak laku mana hak tempatan. Siapa masa main, pemain import tukar dengan pemain tempatan. Allah komangnya pemain import. Kita tengok orang main bola. Mana boleh pemain import tukar dengan pemain tempatan? Komang lah gitu. Pernah tengok tak? Pemain import. Tiba-tiba jurulatih buat keluar pemain import, ditukar dengan pemain tempatan. Apa benda gitu? Jadi maknanya pemain import tak jadi, pemain tempatan hak jadinya. Dah kalau gitu apa nak import? Import luar-luar mari ceramah. Belanja besar. Pemain import belanja besar, pemain tempatan rendah sikit belanja. Kan ni? Pemain import kadang-kadang sepak bola pun tak kena. Sepak bola pun tak kena. Kena pemain import tu tak boleh main dah, cedera dah. Dia ngecek je. Dah ditipu je. Dah nak tahu mana. Tapi mahal. Panggil dulu mahal. Kuliah penuh. Ada semua ni Elang pergi jalan ni.
penuh. Macam mana dengan tauhid? Ada ke tak? Ni kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kamu ni ada tanggungjawab pengembala, akan dipersoalkan. Orang mengajar lah. Orang masjid lah atau kuliah. Banyak masjid yang langsung tidak ada tauhid. Tauhid dicipta secara lalu je. Macam tadi lah. Ustaz baba pergi tekan bab ketentuan jahat, kejutan habis orang tu kan dengar. Walau tempat tu tempat yang meriah dengan majlis ilmu, gah dengan majlis ilmu, tapi tauhidnya macam mana? Fiqh tasawuf fadha'in tak tahu lagi tu ada ke tak? Yang mana nak kira? Sebab tu orang-orang ngajar ni dia kena ngajar fiqh ke ngajar tasawuf fardhu'ain ke kena test sikit teras. Setu bab pegang warna okey ke tak? Dah kitanya mengajar fiqh sebab tauhid dikatakan ada dah. Kita mengajar tasawuf sebab dia kata tauhid ada dah. Tapi dalam kita mengajar fiqh tasawuf tu kita cuba terang. Setuh bab perkara jahat, setuh bab ni ikhtiar usaha nak tengok warna tempat tu. Kena setuh juga. Sebab kadang-kadang oleh kerana dia ada dah kitab tauhid, kita pun dah acalah tauhid ni dah fiqh tak ada lagi fardu ain, jangan tinggal fiqh fardu ain bab sembahyang tiang agama tu. Tasawuf fardu ain jangan tinggal. Itu tempat tilik Allah hati kita tu. Tapi oleh kerana tauhid dia dah okey nah. Kena konsep juga. Sebab apa? Kena hak baca tauhid tu baca sebaca-bacanya. Baca sebaca-baca pula dah. Lepas tu dia belajar ke tak kitab tu? Dia mahir ke tak? Hak tu kan jepuk pula orang masjid tu pula. Besar tu hak tu kan jepuk. Haram belajar ilmu tauhid dengan guru yang tidak berguru dan guru yang tidak mahir. Pihak masjid jangan jepuk hak tidak berguru. Pihak masjid jangan jepuk hak tidak mahir. Kau nak ngajar ilmu tauhid. Ni setuh gini ni kadang-kadang adalah orang Allah ustaz letak ke masjid pagi tu betul tanggungjawab. Kita tahu tak tanggungjawab. Lepas tu atau molek lah. Kita tak pandai, tak ada alasan tak pandai dalam bab ni. Kita diberi tanggungjawab, kita kena pandai lah. Di sana tempat ni dia suka gitu, suka goh gitu je. Ngaji khusus Fadha'in tauhid, ngaji khusus Fadha'in fiqh, ngaji khusus Fadha'in tasawuf, dikira macam style lama tu. Style lama, style tua-tua dulu. Baca kitab Faridah, baca kitab Munyatul Musalli, baca kitab Wisyah, baca kitab Penawar Bagi Hati, Hidayatus Salikin. Allah tu kitab Jawi lama. Ada orang pesen tak ambuh. Ada ni. Ni Kim molek ni. Orang mengajar kena kim molek. Orang masjid yang tukang tu kena kim molek. Ada ni. Lepas tu hak tukang dengar ni kan ni. Hak tukang dengar ni. Tadi sebut bab orang ngajar je, sebut bab orang masjid je, tukang tu kelas. Hak tukang dengar ramai-ramai depan kan ni. Masing-masing bertanggungjawab atas diri masing-masing. Kullukum kan ra'in, sekalian kamu tak ada tanggungjawab belaka. Bukan kata orang ngajar orang masjid je ni, masing-masing ni ada tanggungjawab belaka atas diri kita masing-masing. Lepas tu tanggungjawab atas anak bini kita mana pula, anak cucu kita macam mana pula. Ni jaga kepala lah kalau dah letak molek. Ada ni cuma masing-masing bertanggungjawab atas diri masing-masing. Tapi kita ni ramai-ramai kadang-kadang tak tahu sebenarnya. Orang ngajar lah paling besar tanggungjawab. Sebab dia pengemudi. Orang yang mengikuti belajar ni pun tanggungjawab masing-masing. Tapi orang pengemudi tu lagi besar tanggungjawab. Orang masjid yang beri peluang mengajar tu besar tanggungjawab.
Hak kita tu kan dengar ni, oh hak tu saya kena belajar sebelum ni saya tak tahu. Muncul juga orang mengajar pihak masjid dia tu kuliah molek. Sebab kadang-kadang saya mengajar orang hak mengaji bukan orang baru dengar, orang dengar lama dah, orang berakhir dengar lama dah. Tiba-tiba bab pegangan tak pernah belajar selama-selama tu. Ada ni. Atau kata penting pada orang masjid dan juga penting pada orang mengajar. Tapi orang belajar bertanggungjawab atas diri masing-masing. Tapi paling besar tanggungjawab. Iwak masjid ni setakat untuk main jemaah bukan. Masjid ni untuk memastikan ahli jemaah kita tu lengkap ilmu agama. Tauhid, fiqh, tasawuf kena lengkap. Jadi bila setuh buat perkara jahat, oh baru tahu. Kena-kena pegangannya hak baik sahaja kehendak Allah, hak jahat Allah tidak kehendak. Itu akidah yang sesat, akidah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab perkara jahat bukan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perkara jahat berlaku hanya Allah Taala tahu sahaja. Allah tidak kehendak. Dia mudah sangat nak jadi Mu'tazilah ni. Tadilah perkara jahat Allah tidak redha, perkara jahat Allah tidak suruh, pastilah Allah tidak kehendak. Tu Mu'tazilah. Mu'tazilah apa yang Allah kehendak, pasti perkara yang Allah redha dan suruh, iaitu perkara baik. Kita ahli sunnah, iradah dengan redha tidak berlaziman. Ada perkara Allah iradahkan tapi Allah tidak redha. Perkara jahat. Ada perkara yang Allah tak redha tapi Allah tidak iradahkan. Contohnya, orang yang tak semayang tu. Kalau dia semayang, Allah redha, tapi Allah tidak kehendak dia semayang. Orang tu tak semayang. Sembahyang dia ni Allah redha, tapi Allah kehendak dia semayang. Tak. Dan Allah kehendak dia tak semayang. Allah redha tak semayang? Tak. Oh dah. Kalau Allah tak redha, kenapa Allah kehendak? Kalau Allah kehendak, mesti benda Allah redha. Tu Mu'tazilah lalu jadinya sikit je. Akhirnya hak rukun iman yang keenam yang kita duk ngapa sokmo, ngapa di mulut saja, di akidah tak ada. Tapi cakapan zahirnya sama sahaja. Yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Macam mana pegangan dia? Pegangan tu hak mula-mula. Orang sembahyang pasti kena ada pegangan ni. Orang puasa mesti ada pegangan ni. Orang yang pergi Mekah mesti ada pegangan ni. Sebab apa? Sebab ni hak mula-mula. Usuluddin, tapak agama. Ramai orang sembahyang tak ada ni, tu sembahyang adah tradisi. Boleh bersenam je. Tu orang puasa boleh sihat badan. Tu orang pergi Mekah tu boleh melancong kerana duit banyak. Dah. Kata je lah. Boleh cerita ke orang pula, orang duit banyak ni pergi sama Mekah. Lepas tu akidah macam mana? Belajar ke tak? Tak peduli. Mana? Tu kata kita mak ayah ni lah ni. Kita ni mak ayah. Kita ni sendiri ni. Anak cucu kita macam mana? Kena perdengarkan ilmu mengenal Allah, ilmu mentaatkan Allah ni. Budak tu kecil lagi, kita perdengar dah. Cerita biar ada erti lagi pun. Bila dia berakal, dia boleh terima ilmu dah, wajib kita ajar. Situ bukan umur 7 tahun. 7 tahun tu ajar semayang. Tu umur 7 tahun tiang agama. Tapi sebelum 7 tahun, usuluddin, tapak agama dulu. Ajar kodak-kodak lah. Ajar budak. Dia balik umur 15. Maknanya kalau umur 4-5 tahun tu kita slow. Maknanya dia semayang umur 7-8 tahun tu ada akidah dah lah.
Dia semayang umur 7-8 tahun, dia puasa umur 7-8 tahun, ada akidah dah tu. Dia balik umur 15, tu sahidah tu ada benda dah, kemah akidah. Tu baru betul kita ajar agama sungguh. Kita mak ayah hok kenal agama. Tapi kalau tidak gak, ada lah. Kita pun semayang tanpa akidah, anak cucu kita pun semayang tanpa akidah. Berpegang dengan akidah yang terpesong, akidah yang sesat. Amal ibadah tidak akan diterima. Jadi dalam kitab Fatihah pada ni comel ni. Iradah redha tidak berlaziman. Iradah redha tidak berlaziman. Semua perkara yang berlaku adalah datang daripada iradah Allah, kehendak Allah. Allah redha, hak baik Allah redha, hak buruk Allah tidak redha. Kalau Allah tidak redha, kenapa Allah iradahkan perkara yang jahat? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, kita yang akan ditanya pada hari akhirah. Kemudian hak dalam kitab ni difokus kepada perkara yang maksiat, perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Dia fokus kepada perkara jahat, kufur dan maksiat. Allah kehendak tapi Allah tidak redha perkara yang jahat dan Allah tidak suruh. Kemudian kita pergi kepada lebih umum. Pergi kepada segala-gala yang berlaku ni. Segala-gala yang berlaku. Segala-gala perkara yang berlaku ni, perkara yang kita kata dengan kejayaannya seseorang, dengan kemenangan seseorang, dengan dapat pangkat tinggi seseorang, dengan dapat kekayaan seseorang, itu adalah iradah kehendak Allah, qada dan qadar Allah. Tak? Kejayaan tu qada dan qadar Allah. Bila berjaya seseorang, berarti Allah redha ke dia. Balik semula. Iradah redha tidak berlaziman. Ni satu perkara pula ni. Bila dapat kemenangan, iradah Allah, pasti Allah redha. Kalau Allah tak redha, pasti Allah tak bagi kemenangan. Ni orang jahil belaka ni. Jahil tak jahil pun, perkataan ni perkataan umum sangat-sangat, terbuka sangat-sangat. Lama dah dengar perkataan ni, menang kehendak Allah, pasti Allah redha. Kalau Allah tak redha, pasti Allah tidak kehendak kemenangan. Ni orang jahil belaka ni. Tapi jahil tak jahil pun, ini kenyataan hak sangat-sangat umum. Dulu-dulu pun cakap seumpama tu. Hak kemudian ni pun cakap yang seumpama tu juga. Kemenangan qada Allah, iradah Allah, Allah yang menentukan kemenangan. Bila Allah menentukan kemenangan, pasti Allah redha kepada sesiapa yang Allah Ta'ala bagi kemenangan. Ni jahil sangat Menang 5-6 dekat menang. Allah redha lah sebab 5-6 dekat dah menangnya. Tiba-tiba kalau sugung tersungkur, macam mana? Tak ada dah redha. Menang Allah redha, menang Allah redha. Menang sampai 5-6 dekat, pasti Allah redha. Kalau Allah tak redha, pasti Allah tak bagi menang. Tiba-tiba kalau sungguh-sungguh, mana redanya? Tak redha dah lah, gitu. Naik pula hak baru menang, hak tu pula kata Tuhan redha ke dia sebab Tuhan bagi menang ke dia. Sama-sama jahil. 2 kali 5, 5 kali 2. Hak lama hak baru sama-sama jahil. Ni kita ngaji kitab Fatihah Faridah ni. Iradah Allah, redha Allah tidak berlaziman. Menang memanglah iradah Allah. Kalau Allah kehendakkan menang, Allah redha lah. Jahil sangat-sangat. Cuba kita nilai. Di bumi Palestin, Yahudi laknatullah dengan orang Islam di Palestin, siapa yang menang semua?
Siapa menang apa? Bukan Yahudi laknatullah menang sama. Bukan gitu. Yahudi menang tu kehendak siapa? Kehendak Allah. Allah reda lah. Ke mana? Allah reda dah. Puluh-puluh tahun dia hidup menang. Kehendak Allah. Allah reda. Gitu. Oh tu dok pula sama je hak lain pun. Sepetula je. Oh dulu dengar sama-sama tu Allah apabila menang Allah redha, Allah bersama, Allah restu, Allah kasih. Allah bersama dengan kita sebab tu Allah iradahkan kita menang. Allah bersama. Allah bersama, Allah redha, Allah restu. Sebab itulah boleh menang. Kalau Allah tidak bersama, Allah tidak redha, Allah tak restu, pasti Allah tidak akan bagi menang. Kadang-kadang cakap seumpama ni memang orang jahil. Terkadang cakap seumpama ni orang yang aliran ilmu agama. Orang aliran ilmu agama. Usahalah macam mana pun. Kalau Allah tidak redha kamu Allah tidak akan kehendakkan kemenangan. Kami menang kerana kami Allah redha. Orang agama cakap tapi orang agama tu duduk mana ni tak tahulah sebab kalah dah sekarang. Di mana redha Allah? Mana orang agama cakap kamu usaha macam mana pun, kamu lakukan macam mana pun, kalau Allah tidak redha, usaha kamu pasti akan gagal. Kamu pasti akan kalah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala akan kehendakkan kemenangan kepada siapa yang Allah Ta'ala redha. Oi. Tu jahil sangat ah. Allah akan kehendakkan kemenangan pada siapa yang Allah Ta'ala redha. Ini jahil akidah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Yang tidak baca dalam wirid sembahyang. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau yang mengurniakan kerajaan bagi siapa yang engkau kehendak ya Allah, dan engkau lah yang mencabutkan kerajaan dari siapa yang engkau kehendak ya Allah. Kehendak engkau ya Allah. Naik kerajaan, kehendak engkau ya Allah. Jatuh kerajaan, kehendak Allah, iradah Allah, kehendak Allah, iradah, redha Allah tidak berlaziman. Naik kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, naik kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, kehendak engkau ya Allah dan engkau redha. Naik kerajaan Namrud, naik kerajaan Firaun, kehendak engkau ya Allah tapi Allah tidak redha. Itu panggil tidak berlaziman. Jatuhnya Khalifah Utsmaniyah, jatuhnya Khalifah Islam, kehendak engkau ya Allah. Dan Allah tak redha kepada Khalifah Utsmaniyah. Allah redha, tapi kenapa Allah kehendakkan jatuh? Hak dia belaka. Naiknya kerajaan Mustafa Kamal Atatürk sekular kafir itu, kehendak engkau ya Allah. Allah redha. Kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Allah redha kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, sama ada Allah kehendak dia kemenangan ataupun tidak. Siapa yang Allah Ta'ala redha? Allazina amanu wa amilus solihat radhiyallahu anhum. Redha Allah Ta'ala daripada mereka itu. Siapa mereka itu? Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Allah Ta'ala redha. Semestinya Allah kurniakan kerajaan? Tidak semestinya, itu atas iradah dia lah. Allah kehendakkan kerajaan, Allah kehendakkan kerajaan. Kalau Allah tidak kehendakkan, tidak kehendaklah. Naiklah kerajaan yang daripada mereka yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Kehendak engkau ya Allah. Tapi kehendak Allah dengan redha Allah berlaziman ke tak? Tak. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Jangan letak kata kami menang Tuhan redha. Salah. Kami beriman dan beramal soleh, Tuhan redha pada kami. Baru betul. Pada ni. Kalau tengok dalam FB tu, katalah tu orang tu tak tahu siapa dia. Ni kadang-kadang hok tukar ceramah ni orang aliran agama. Usahalah macam mana sekalipun, selagi Tuhan tak redha, usaha kamu tetap akan gagal. Kamu tetap dia akan dapat kemenangan.
Allah Ta'ala akan kehendakkan kemenangan kepada siapa yang Allah Ta'ala reda. Mereka lah 560 dekat boleh merintah sebab Tuhan kehendak, sebab Tuhan reda kepada mereka. Akhirnya sudah tidak ada dah merekanya. Macam mana reda Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Naik hak baru pula mengaku Tuhan reda kerana Tuhan qadakkan kemenangan kepada mereka. Itu kata 25 kali 2 sama-sama jahil. Kehendak Allah, reda Allah tidak berlaziman. Itu ya. Allah reda kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahui ilmu bahawa Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni terkadang Allah kehendakkan kemenangan, terkadang Allah uji dengan kekalahan. Allah kasih kepada orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah kasih kepada orang yang bertakwa. Allah kasih kepada orang yang melakukan kebaikan. Ya. Dan orang bertakwa, orang yang melakukan kebaikan, Allah kehendak tak kemenangan dia, boleh memerintah. Terkadang Allah kehendak, terkadang Allah tidak kehendak. Tapi kehendak Allah dengan redha Allah tidak berlaziman. Itu je. Itu cerita bab kejayaan atas bentuk kemenangan kekuasaan. Samalah. Kita dapat kekayaan. Kita punya kerjaan kitanya memang kerjaan yang panggil apa ni? Berjaya. Ada orang beranggapan apabila ni biasa orang berniaga lah. Dia berniaga dia berjaya. Maknanya Allah kasih pada saya dah tu. Saya ni betul dah ni ngejalan agama ni. Sebab saya sekarang ni berniaga berjaya. Mana Allah Ta'ala kasih dah tu sebab saya betul dah ni berkali. Sebab tu berjaya. Dok situ. Itu memang iradah Allah, kehendak Allah. Sebab itu datang dari kemurahan Allah, rahman Allah. Kemurahan Allah ni kepada sekalian. Orang tu beriman ke, orang tu kafir ke, orang tu soleh ke, orang tu fasik ke, pemurah Allah beri belaka. Jadi kamu berjaya dalam perniagaan, kamu jadi kaya raya, itu datang daripada kemurahan Allah. Kalau kamu berjaya dalam perniagaan, Allah kasih pada kamu, orang kafir lagi berjaya daripada kamu laginya. Inilah kot tu. Inilah dia banyak main masjid dah, dia kata. Lepas tu berniaga berjaya. Mana Tuhan reda dah tu sebab duk main masjid. Dah belajar dah ilmu asas-asas agama? Dah. Tak nak reda kan ni? Lepas tu Tuhan beri kejayaan tu dengan berniaga maju semua. Itu panggil kemurahan Allah. Tapi bukan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah ni hanya kepada orang yang bertakwa saja. Tetapi terkadang orang yang Tuhan kasih, Tuhan uji dengan kesusahan. Dan terkadang orang yang Tuhan kasih, orang yang bertakwa, Tuhan uji dengan kekayaan. Ada juga. Ada ni. Tapi kalau orang Tuhan kasih sebab dia bertakwa, dia beriman dan beramal soleh, Tuhan kasih kepada dia, Tuhan beri dia kekayaan serta Tuhan reda ke dia. Tapi di situ bukan tandaan Tuhan kasih di kekayaan. Tuhan kasih di takwa, di iman dan amal soleh, tu Tuhan kasih. Dapat kekayaan itu datang dari kemurahan Allah. Apa yang Tuhan kurnia, hak tu adalah lempah kurnia dari Allah di hari akhirat. Tu rahman Allah di hari akhirat. Itu rahman Allah. Kasih sayang Allah di hari akhirat. Dapat bagai-bagai di hari akhirat, itu rahman Allah, kasih sayang Allah. Dapat bagai-bagai di dunia, itu dapat bagai-bagai di hari akhirat, itu rahim Allah, kasih sayang Allah. Dapat bagai-bagai di dunia, ini rahman Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Macam mana kemurahan Allah. Orang kafir tu macam-macam dia dapat. Itu semua kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahman Allah, kemurahan, kasih sayang Allah. Hari akhirah orang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang bertakwa dapat bagai-bagai di hari akhir. Itu rahman, kasih sayang, rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak atas dunia, tengok jalan kita jalan mana. Dia boleh letak menang, Tuhan redha. Kalau Tuhan tak redha, pasti Tuhan tak bagi menang. Memang jahil sungguh-sungguh lah. Jahil sungguh-sungguh. Kadang-kadang Tuhan beri, ambil mu nak menang. Kamu kata bila kamu menang, kamu akan laksanakan hukum agama. Okey, kamu menang. Laksana ke tak? Itu je lah. Ada ni. Tuhan beri terkadang istidraj. Istidraj. Kamu nak, ambil. Ambil kalau mu nak. Boleh menang. Nak bawa agama kepada masyarakat. Bawa agama kepada masyarakat. Supaya masyarakat ni faham agama. Nak supaya majlis ilmu agama ni kau bertambah. Bagus. Tapi macam mana dengan ilmu akidah? Tak peduli juga. Bukan. Ada ni. Mana program agama kau bertambah. Tapi program akidah macam mana? Tak peduli juga. Tambah sekarang ni. Masuk macam-macam dah sekarang ni. Di tempat kita pun masuk macam-macam dah. Dulu tempat kita tak ada jenis Tuhan duduk, Tuhan berada atas arah. Tak ada lagi tempat kita ni. Tapi sekarang ni secara terbuka dah. Berani dah. Tuhan berada atas arash. Allah berani dah. Terang-terang. Tak ada segang sidu. Macam mana pihak berkuasa membiarkan? Dulu kita tengok tak apa bunyi benda gini. Hok di KA negara-negara lain tu bunyilah. Menyabitkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji dah, kita ada tu salikin. Ya. Pegangan kitanya sebagaimana Allah sedia kala. Begitulah Allah kekal selama-lamanya. Sedia kala Allah berada di mana-mana, tidak berada di mana-mana. Sebab mana-mana tempat termasuk arash belum dijadikan oleh Allah. Begitu Allah sedia kala, begitulah Allah kekal selama-lamanya. Patut istiwa alal arsy tu, tertinggi atas arah tu, ikut jalan ahli sunnah, salaf ataupun khalaf. Tiba-tiba timbul sekarang dia mengaku dia salaf, tapi dia akidah yang terpesong, menyesatkan orang. Tapi macam mana dengan pihak berkuasa? Kita nak supaya rakyat kita ni faham agama. Tengok macam mana. Sebab sekarang ni orang sudah berani belaka. Semua orang sudah berani. Ada ni. Orang liberal berani, orang plural berani, orang akidah yang terpesong pun berani dah sekarang ni. Lepas tu kita nak agama. Ni ujian besar kepada kita. Yang kita dapat kejayaan tu dengan rahmat Allah atau dengan istidraj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya istidraj. Kamu nak agama, kamu nak agama. Nak agama, nak agama, mana pemahaman agama? Akidah macam mana? Tak peduli. Siang malam rajin buat kerja. Tapi mana akidah agama? Kadang-kadang nak cerita Islam, iman, ihsan pun tak reti kadang-kadang. Semangat. Kalau sebut kata nak mati syahid, esok sekarang mati syahid. Baca buku Islam, iman, insan. Insan mana pula mu ni? Nak sebut ihsan pun tak reti. Tak pernah belajar. Semangat gitu. Okey, Tuhan pun beri kemenangan. Macam mana? So tanggungjawab mahsyar belaka.
Redha Allah kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Itu redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersama, Allah saat ini kasih kepada mereka-mereka yang bertakwa. Siapa mereka bertakwa? Siapa mereka yang bertakwa? Hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Kita dah baca sama tu. Awal surah Al-Baqarah tu. Siapa? Mereka-mereka yang beriman dengan perkara gaib. Qada-qada ni gaib ni. Dan mereka-mereka yang mendirikan sembahyang. Hak mendirikan sembahyang bukan hak sembahyang tunggal-tunggal adah tu, bukan. Itu orang yang muttaqin, yang Allah Ta'ala bersama, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala redha. Patut atas dunia ni dapat ke tak dapat kejayaan, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kehendak kejayaan, berjaya atas dunia. Allah tidak kehendak kejayaan, tak berjaya atas dunia. Tapi orang yang Tuhan kasih, orang beriman beramal soleh, pasti berjaya pada hari akhirah. Walaupun atas dunia mereka mati syahid sekalipun, mereka duduk di bawah sekalipun, mereka tak ada kedudukan sekalipun. Macam sekarang orang Palestin ditindas, orang Palestin dianiayai, dihina. Tapi mereka orang beriman dan beramal soleh, syurga mereka. Orang Yahudi laknatullah, mereka lah segala-galanya. Atas dunia Tuhan beri belaka tu. Tu semua iradah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat tak hak kisah Mursi? Kisah Mursi, hak Dr. Mursi, almarhum Dr. Mursi. Dia hanya boleh menjadi presiden setahun, kemudian digulingkan. Maka hak dalam komen-komen ni, komen orang-orang dak reti agama belaka ni, dia komen, kalau Allah redha kepada Dr. Mursi, pastilah Allah Ta'ala tidak kehendakkan dia hanya mengetos setahun. Bila dia hanya boleh mengetos setahun, berarti Allah tidak redha kepada Dr. Mursi. Jadi kalau gitu kok, orang mengetos 30 tahun mubarak, Allah redha lah dah. Ke mana? Ini orang jahil belaka ni. Naik hak presiden baru Sisi, memang kehendak Allah. Allah redha lah pula kepada Sisi. Dah. Kemenangan, kejayaan, mana kekalahan, jatuh, semuanya iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Itu semua kehendak engkau ya Allah. Tapi kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman lain-lain. Kita ahli sunnah wal jamaah. Dr. Mursi itu setahun dia jatuh. Kalau dia beriman tak mau soleh, Tuhan redha. Kalau dia tidak beriman, Tuhan tak redha. Naik Sisi pula, kalau dia beriman Tuhan redha, kalau tak beriman Tuhan tak redha. Tapi naik jatuh tu semuanya kehendak engkau ya Allah. Kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Situ je kita di sunnah wal jamaah. Payah apa? Tapi cerita bab menang Tuhan redha, menang ni Tuhan bersama, menang ni Tuhan restu, memang sokmo dah je dengar. Dah je dengar. Ke berasa gitu juga masa menang tu Tuhan redha, dalam ni kalah dah Tuhan redha dah. Kalau tak ada Tuhan redha. Ceramah terbuka tu dalam TV, ditulis dalam surat khabar, Tuhan bersama dengan kami, sebab tu kami boleh menang. Senang dia buat Tuhan bersama, Tuhan redha, Tuhan restu sebab kami menang. Tak. Menang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama redha restu kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, kepada mereka yang muttaqin, kepada mereka yang muhsinin. Orang yang bertakwa, orang yang melakukan kebaikan,
orang yang taat, Tuhan bersama, Tuhan kasih, Tuhan restu. Sama ada Tuhan kehendakkan kejayaan atas dunia ataupun Tuhan tidak kehendak kejayaan atas dunia. Hak atas dunia ni terkadang ujian daripada Allah. Ujian lah. Kita nak agama, Tuhan uji betul ke tak betul kita nak melaksanakan agama. Terkadang Tuhan kehendak atas jalan istidraj. Biasa dengar tak istidraj? Istidraj ni panggil apa? Kalau saya ngaji dulu tu terjemah dengan permua. Permua, pada permua. Kita permua ni macam dengan budak-budak dah. Kan kita panggil kan, Allah budak ni mua sungguh lah. Mana permua? Mana permua? Kita panggil budak ni mua. Atau orang kata, mu ni jangan duk mua sangat kanak tu. Kan? Dia istidraj ni, biasa tunggu saya buat contohnya macam ayam daging. Ayam daging ni tuang dia malam pasang lapu nak suruh biar boleh makan. Ada ni. Biar boleh makan siang malam pasang lapu. Ayam kapur malam dia gelap, tak boleh nak makan. Kan ni? Ayam daging dia tengok ayam kapur gelap tu, ayam daging berasa mana? Ayam daging berasa tuang dia sayang ke ayam daging. Sebab apa? Siang malam boleh makan. Ayam kapur tak boleh makan malam. Kena sihat tak makan malam tu. Sihat tak makan malam. Kenapa tuang dia makan siang malam? Tuang ni nak ke sembelih, nak jual. Gitu. Ambil. Biar gemuk, timbang, jual. Gitu lah. Tuang beri. Lepas masa neraka. Itu panggil permua, istidraj. Dia khianat perjuangan, ambil. Dia khianat perjuangan, Tuhan beri dunia. Dia pun jadi naik. Lepas masa Tuhan akan balas di hari akhirah. Ini istidraj. Ada ni. Macam mana berjuang molek-molek tak dapat kemenangan, khianat dapat kemenangan. Itu makna apa? Istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam mana boleh dapat kemenangan? Dapat mempertahankan perjuangan untuk menegakkan agama. Tak ada bunyi dah agama apanya, turut orang je. Jaga pentingan masing-masing. Kita panggil apa? Istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan beri pula ni di ketika hala ketua dah. Macam mana kehidupan? Kita muda dulu dah kena susah. Mana kita duduk dalam keadaan mana kodoh-kodoh lah berjuangnya. Tua dah apa nak gagah mana, Tuhan beri kekuasaan. Setara mana kita nak hidup atas dunia dengan kekuasaan Tuhan beri? Kita nak joli nak apa, tua dah. Lagi mana? Kita hidup dengan ketenangan. Ni dalam hati ni dengan ketakutan. Kalau Tuhan matikan, macam mana nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Atas dunia boleh buat senyum je, senyum mewek, macam tenang. Dah. Orang khianat, hati dia tidak akan tenteram. Nak tidur pun kemungkinan takut mati, tak bangun-bangun dah pagi esok. Orang khianat tidak akan ke mana-mana. Memang dapat dunia sementara, tapi tak akan ke mana-mana. Sebab apa? Sebab kita ni ala ketua dah. Bila masa je Tuhan ambil. Isteri Tuhan beri sampai masa Tuhan pun tarik. Dalam ayat falamma nasu ma zukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtah. Ni Faiza hum mublisun. Falamma nasu ma zukiru, maka tatkala lupa akan barang yang diperingatkan. Lupa dah akan perjuangan, lupa dah akan amanah dalam perjuangan, lupa khianat. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai',
membuka oleh kami atas mereka itu akan bermacam-macam nikmat, kejayaan, kemenangan, pangkat, kedudukan, boleh macam-macam sanjungan orang dengan jalan istidraj hatta iza farihu bima utu, sehingga apabila gembira mereka dengan barang yang Tuhan kurnia, akhadnahum baghtah, kami akan panggil apa, kami akan ambil, retak daripada mereka secara mengejut, faizahum mublisun, dan kerana dia pun putus asa daripada sebarang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ni tak takut ni, akhaznahum baghtah, Tuhan akan ambil, Tuhan akan retak sentak Tuhan akan ambil secara mengejut. Ni hak dah takut ni, orang yang Tuhan beri dia istidraj ni, dia takut ni. Tuhan beri dia bagai-bagai kejayaan tak disangka-sangka. Apa tu, kadang-kadang dapat kejayaan yang tak disangka-sangka ni macam orang kaya tiba-tiba. Macam orang kaya tiba-tiba. Orang kaya tiba-tiba ni dia nak tunjuk habis kat orang kekayaan dia. Tu dia jadi macam apa? Macam gila dengan kekayaan. Ada ni. Biasa dengar tak orang ceramah. Ada orang gila nak kaya. Ada gila nak kaya, tak kaya-kaya. Ada orang kaya gila-gila, kaya sungguh dia. Kaya gila-gila, mana tahu? Kaya sungguh. Ada orang bila kaya jadi gila. Dah kaya mengejut, bila kaya mengejut ni, dia nak tayang tu, nak ambil gambar tu, nak tunjuk kat orang. Tu. Bila kaya jadi gila. Sama juga bila dapat kekuasaan mengejut, jadi macam tak berapa nak betul molek dah. Apa? Tak stabil molek dah. Sebab apa? Mengejut, Tuhan beri, ambil. Lupa peringatan Allah, Tuhan beri bagai-bagai nikmat. Masa Tuhan tarik, ni dipanggil apa? Istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni hak sangat ditakuti. Memang sangat ditakuti, walaupun kadang-kadang buat rupa macam happy je, takkan ke mana. Takkan ke mana. Dunia sementara sahaja. Kejayaan dengan kemenangan, dengan pangkat, dengan sanjungan, dengan apa tu sementara sahaja. Sebab masa kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesemua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua kehendak Allah, baik buruk kehendak Allah. Tapi redha Allah hanyalah bersama dengan mereka yang beriman dan beramal soleh. Sama ada atas dunia Tuhan beri kejayaan, ataupun atas dunia Tuhan tak beri kejayaan, sebagaimana para anbiya. Nabi Sulaiman alaihissalam kuasa besar. Tapi ada nabi-nabi ni, Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun, 40 pasangan je ikutnya. Kalau main ngundi macam kita ni hak pakar demokrasi ni, memang hilang orang pertaruhan lah jawapan dia. Nabi Nuh alaihissalam ada ni. Ada nabi sampai ke digergaji, dibunuh. Nabi tak ada kekuasaan. Bukan setakat tak ada kekuasaan, digergaji, dibunuh. Yang berkuasanya siapa? Raja-raja yang kafir. Hak nabinya dibunuh. Dah Tuhan redha pada siapa? Tuhan redha pada raja berkuasa. Raja berkuasa tu kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tak redha. Para anbiya Allah Taala redha. Allah uji dengan seumpama tadi. Akhirahnya dapat kedudukan yang paling tinggi sebab mereka para anbiya. Jadi segala-gala kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ahli sunnah, kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Ni ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dalil akal tadilah. Dalilnya ada alam ini, ada makhluk ini. Jadi ada alam ini, ada makhluk ini, menjadi dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah, dan menjadi dalil Allah bersifat dengan sifat iradah. Itu dalil bagi sifat iradah dengan dalil akal. Kemudian dalam kitab Fatih Faridah ni, di belakang adalah ada sedikit pembicaraan berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah
Qadariyah, Jabariyah pada persoalan ikhtiar dan usaha. Adalah sedikit di belakang tu. Di muka surat 41. Di muka surat 41 tu ada bicara berkaitan dengan ikhtiar usaha. Ahli sunnahnya macam mana, Jabariyahnya macam mana, Mu'tazilah, Qadariyahnya macam ada di belakang tu sedikit. Ada ni. Sebab kita acak kali dah tekan berkaitan dengan qada dan qadar. Mula-mula di pembicaraan rukun iman yang keenam, cerita bab qada qadar, masuk kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis pada perbuatan. Bersalah Allah Ta'ala pada perbuatan. Perbuatan Allah mengadakan, perbuatan makhluk hanya atas jalan ikhtiar usaha. Bukan perbuatan makhluk ikhtiar usaha tu pun perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita dah sikit di situ. Panjang kitanya mulai daripada wahdaniyah pada perbuatan. Masuk kudrah, nak panjang dia di iradah. Tapi dimulai dengan wahdaniyah pada perbuatan. Menafikan kam muttasi pada perbuatan qadariyah, dan menafikan kam munfasi pada perbuatan. Kam munfasi pada perbuatan itu kafir ijma' ulama. Hak qadariyahnya kam muttasi pada perbuatan. Perbuatan Allah bekerjasama dengan perbuatan makhluk. Mana perbuatan makhluk ikhtiar usaha. Ada ni hak makhluk sendiri. Makhluk ia bekas dengan kudrah yang Tuhan letak di makhluk. Itu panggil kam muttasi pada perbuatan. Ingat kita bicara hak wahdaniyah, keesaan pada perbuatan, menafikan kam muttasil pada perbuatan, dan menafikan kam munfasi pada perbuatan. Mengesakan Allah dengan bahawa kesekaliannya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhtiar usaha hamba tu pun perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hamba makhluk tak ada apa sekara pun pada hakiki. Walaupun ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hak Tuhan juga. Ada pun Jabariyah, hamba Jabariyah tidak berpegang langsung, hamba ada pilihan dan perbuatan. Itu hak di muka surat 41. Ambil dah. Warna kita ni pati paridah ni kawan. Setara mana kita? Wahdaniyah, qudrah, perbuatan Allah, iradah, kehendak Allah. Allah kehendak ni selaras dengan ilmu Allah. Ilmu mengetahui segala-gala perkara pada azal, iradah menentukan segala-gala perkara pada azal. Segala-gala di ilmu Allah ada dak hak muallaq, tak ada. Di ilmu Allah semuanya mubram, putuh belaka dah. Kehendak Allah pada azal mustahil berubah sama sekali. Sebab apa? Ilmu Allah semuanya mubram belaka, putuh belaka dahnya. Hak tergantung itu catatan di Lauh Mahfuz. Jadi kudrah, iradah. Yang ke-9 ilmu pula. Ini susunan kaedah sifat 20 dimulai dengan wahdaniyah. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Semua Tuhan buat. Tuhan mana buat? Sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Tuhan sifat kudrah yang buat. Tuhan buat ni sebagaimana Tuhan kehendak. Tuhan mana yang kehendak? Sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah sifat iradah yang kehendak. Tuhan kehendak ni selaras dengan ilmu. Sifat yang ke-9 sifat ilmu. Kaedah sifat 20 ni lah yang mana mantap pegangan berkaitan dengan qada dan qadar. Mereka-mereka yang memperolok-olok, mempermain-mainkan kaedah sifat 20, mereka ni lah yang biasanya persoalan qada dan qadar pegangan terpesong biasanya. Kalau saya jumpa-jumpa terpesong di kalangan mereka yang anti kaedah sifat 20. Kalau kemah balik sifat 20, insya-Allah bab qada dan qadar clear. Ke-9 ilmu sifatun ma'aniyun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin
Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.